Belanjawan 2025 akan diumumkan pada 18 Oktober ini pastinya menjadi perhatian ramai pihak. Antara yang hangat diperkatakan isu pembangunan infrastruktur dan pelepasan cukai digital, antara kemudahan dan manfaat yang diperlukan generasi muda serta usahawan digital dalam pembangunan ke arah digitalisasi dengan lebih berkesan. Satu keperluan lah untuk warga-warga muda zaman sekarang, sebab zaman sekarang pun makin maju, makin meningkat ke arah lagi teknologi. Ini sangat penting, especially kepada kita orang yang B40. Saya rasa perkara ini dapat bagi kita orang lagi baguslah belajar. Harapan saya, benda ni wajar untuk kita teruskan dan jalankan sebab dia amat membantulah terutamanya bagi golongan muda. Saya juga ada kawan-kawan yang kurang berkemampuan untuk membeli device mereka yang baru. Jadi pada masa yang kini, yang sangat moden ini, pentingnya untuk kita untuk mempunyai device seperti komputer ataupun handphone yang terkini yang boleh membantu kita dalam segi pelajaran. Meningkatkan mereka punya ilmu lah dalam bahagian-bahagian IT ataupun bahagian-bahagian yang ke arah membuat konten. Dalam pada itu, ini pula respon dari Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM yang turut menyokong usaha pembangunan infrastruktur dan pelepasan cukai keselamatan cyber sebagai langkah proaktif membantu usahawan dalam sektor perniagaan untuk meningkatkan produktiviti ekonomi digital. Jadi dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini semuanya berlandaskan digital ekonomi, kita merasakan bahawa pihak kerajaan seharusnya membantu usahawan-usahawan yang cuba untuk meningkatkan infrastruktur khususnya bagi melawan cyber security ini, kerana kos untuk melawan cyber security ataupun serangan cyber ini adalah amat tinggi. Dengan adanya kos pelaburan yang tinggi yang terpaksa usahawan-usahawan ini tanggung untuk memastikan bahawa infrastruktur keselamatan ini ada di dalam syarikat masing-masing, maka sekiranya ada grant, ada subsidi yang diberikan oleh kerajaan, ianya sedikit sebanyak dapat menampung kos-kos yang mereka terpaksa tanggung. Sokongan dan harapan ini ternyata amat diperlukan bagi memastikan beban perniagaan dapat dikurangkan dalam membina ekonomi negara yang lebih dinamik dan berdaya saing. Menjelang Belanjawan 2025 yang bakal memberikan impak kepada masyarakat amnya, kita nak juga berbincang aspek yang penting tak dapat dilupakan. Kalau dulu orang rasa macam benda ni jauh sangat, tapi kali ini di depan mata, nak memang kena guna untuk memajukan diri dan juga masyarakat secara khususnya. Kita perlu memajukan ini sebab kita tahu bahawa teknologi sekarang ini semakin maju, makin ke depan. Jadi kita nak terus berbicara berkenaan dengan perbelanjaan 2025 ini tentang digitalisasi untuk golongan muda ini dan juga mereka yang menjalankan perniagaan secara dalam talian ini. Baik, bersama Dr. Elia Nabila Abdul Bahri. Beliau ialah pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Sekolah Perniagaan Universiti Malaya. Dan juga teknologis Azrul Zafri Azmi merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih bersama kami. Waalaikumsalam. Okey, kita dah sedikit beri teaser tu. Jadi kita nak tanya dulu Cik Azrul, bagaimana melihat bila kata bahawa digitalisasi untuk prospek ekonomi ini penting terutamanya kepada golongan muda dan melihat bagaimana teknologi ini perlu adanya satu lagi peningkatan kepada mereka ini dalam untuk meningkatkan lagi pelaburan ekonomi kita lah ke peringkat global. Okey, kalau nak kata pasal perniagaan orang muda, memang berkait rapatlah dengan digitalisation zaman sekarang. Sebab kalau kita tengok landscape orang muda sekarang berniaga, dia tak lagi macam zaman dulu-dulu. Kalau orang dulu berniaga, dia lebih kepada masuk projek, masuk tender kan. Tapi zaman sekarang kalau orang muda, kalau you perasan
dia nak berniaga, dia akan buat produk. Itu yang ada perkataan founder dan sebagainya. Jadi perniagaan hari ini, produk ke servis, dia akan guna platform digital untuk pemasaran, untuk dia punya operasi dan semua keseluruhan perniagaan dia menggunakan digital. Baik. Kalau dulu Soalan ada saya kedai semua, mungkinlah klise kan. Saya suka perkataan ekosistem. Kita nak buat matlamat digitalisasi ni, tapi dia punya facilities, kemudahan, ruang ilmu tu adakah pada tahap landasan yang tepat untuk kita bergerak ke dunia digital ni atau macam mana? Okey, kalau kita lihat dalam keadaan ekonomi digital sekarang adalah sangat perlu untuk kerajaan melabur dalam bidang infrastruktur digital, kerana inilah masa yang sangat kata-kata sangat sesuai dan kalau boleh di awal pendidikan seperti sekolah menengah dari segi literasi digital, dan kalau kita lihat perlu ada program-program kesedaran literasi digital supaya masyarakat tidak menjadi mangsa dalam keselamatan cyber yang menjadi hangat yang diperkatakan. Dan dari segi pendidikan literasi digital, kalau kita perlu lihat bahawa literasi digital tu adalah satu cara untuk pengguna menggunakan digital teknologi secara efisien dan bertanggungjawab dari segi mengakses maklumat, menilai maklumat. Dan kalau kita lihat dari segi komponennya adalah perlunya ada kepakaran kemahiran dalam penggunaan digital peranti misalnya, dan juga dari segi penciptaan kandungan itu sendiri, mencipta kandungan digital dan juga menerima maklumat digital. Dan begitu juga perlu adanya kesedaran keselamatan dan privasi data peribadi, dan juga etika dalam mengendalikan teknologi. Dan inilah sangat penting. Kadang-kadang kita ada banyak kerajaan telah kerajaan lakukan untuk meningkatkan keselamatan cyber, namun kalau kita lihat kita kata pencerobohan data itu sendiri kadang datang daripada individu itu sendiri. Misalnya kita sejauh mana kita memindahkan data privasi kita, maklumat privasi dalam social media, yang mana kalau kita lihat kita kata pengguna ni dapat menjejaki maklumat-maklumat sejarah maklumat kita yang lepas, dan ini juga adalah perlu adanya kesedaran literasi digital itu sendiri. Maknanya perlu, sebab kita tahu bahawa sekarang digital mana-mana kan. Kadang-kadang dulu masa zaman kita orang IT je yang pakar. Tapi sekarang ni budak-budak pun dah tahu dah. Jadi maksudnya perlu diberikan lebih banyak penambahbaikan dari segi macam ilmu kepada semua orang. Kan. Kalau dalam bilik kuliah kita fahamkan semua orang akan belajar, tapi untuk komuniti ni kan, sebab digital tu dah jadi penting, terus penting. Bagaimana kita nak melihat perlunya benda seperti ini, sebab kita pakai IT di mana dah, semua dah kita boleh cakap pakai IT kan, konten dan sebagainya. Bagaimana melihat situasi seperti ini? Sebab tu dalam Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, persatuan yang saya wakili hari inilah. So pengguna cyber ni ditakrifkan sebagai sesiapa saja yang menggunakan peranti cyber. So kalau kita tengok pada hari ini, start anak kita lahir je kita dah bagi gadget. Dia gunakan bukan saja sudut main game, hiburan kan, tapi juga penting untuk diorang guna untuk pendidikan juga. So itulah menunjukkan bahawa pentingnya digitalisation ni zaman sekarang di Malaysia ni merangkumi semua peringkat umur, daripada kecil sampailah kepada warga emas. Jadi saya setujulah dengan doktor, program literasi digital perlu disebarluaskan daripada peringkat sekolah prasekolah lagi. Sebab kalau kita nak start sekolah rendah pun bagi saya dah agak lambat. Kerana macam saya kata tadi, kita anak kita lahir je kita dah biasakan dengan gadget, dan itu dah jadi satu barang keperluan. So kalau kita kaitkan dengan belanjawan 2025, saya berharaplah kerajaan boleh pertimbangkan bahawa program literasi digital ini dimasukkan ke dalam kurikulum daripada peringkat prasekolah, dan mungkin bajet itu boleh disalurkan di Kementerian Pelajaran seumpamanya, sehinggalah ke peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, supaya benda tu macam contoh kita belajar pendidikan moral, pendidikan Islam kan, so kita belajar nilai kan, so kita kena ada satu spesifik kurikulum untuk belajar nilai cyber pula. Dan itu memerlukan peruntukan lah. So kita harap
benda tu boleh dimasukkan dalam belanjawan. Dulu kita rasa macam jauh sangat, macam hanya orang yang pakar saja. Tapi sekarang keperluan lah. Dia dah jadi consumer. Macam di pasar malam pun perlu juga ada perlu tu ada satu persiapan teknologi. Jadi bagaimana mereka ni dapat akses kepada ilmu ini? Kalau dulu kita ada macam mungkinlah kalau ada pusat internet ke dulu kan. Sekarang ni apa ruang untuk mereka belajar ni? Mungkin dana itu yang kita perlukan supaya orang dapat akses ilmu itu secara mungkin lebih murah dan bagaimana? Zaman sekarang ni semua macam doktor kata tadi, konten. So kalau kita tengok berniaga, belajar, apa saja sekarang ni berkaitan dengan konten dan social media. Jadi akses itu lebih mudah. Jadi saya kalau nak disalurkan pertukaran itu ke dalam bentuk yang lebih efektif, sebenarnya dalam bentuk digital juga. So kalau dulu kita ada institut fizikal, sekarang ini maybe kita boleh salurkan pertukaran itu untuk kita wujudkan institusi virtual atau digital juga, supaya capaian itu lebih kena dengan trend digital sekarang dan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat lah. Okey, bila kita jadikan satu semua benda tu nak digital dan sebagainya, macam tadi Dok katakan, cabarannya adalah serangan cyber dan sebagainya. Adakah Malaysia sebenarnya sudah bersedia mempunyai kepakaran kita kan seiring tak sebenarnya untuk menangani serangan cyber itu sendiri? Kalau kita lihat serangan cyber ni bukan hanya kepada individu tetapi juga kepada perniagaan. Kalau kita tengok kadang dalam setengah perniagaan secara online, kadang tiba-tiba laman web tidak boleh berfungsi, sistem tidak boleh berfungsi. Ini adalah kerana aktiviti pengguna, kerana keselamatan cyber itu telah diceroboh. Dan kalau kita lihat pada tahun 2018 sendiri, kita kerugian disebabkan oleh pencerobohan keselamatan cyber ni dalam menjangkau 12 juta USD. Dan kita lihat pada serangan cyber ni pada tahun 2022 saja melebihi 10 juta serangan. Dan kalau melihat kepada satu laporan daripada Palo Alto Networks, di mana 78% daripada syarikat Malaysia ini mengalami serangan cyber dan 55% mempunyai serangan hampir setiap minggu dan setiap bulan. Dan inilah satu yang menyebabkan 1/4 terpaksa tutup operasi kerana akses seperti kewangan dapat dicapai dan juga terdapat berlakunya kita katakan penundaan operasi, kos-kos pemulihan, dan ini semua telah menjejaskan prestasi ekonomi Malaysia. Dan kalau kita lihat dari segi kepakaran, sebenarnya kita kerajaan kita juga telah lama melihat perkara dari segi keselamatan cyber. Kalau dulu kita ada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan kita ada dasar kriptografi Malaysia 2013, dan kita ada akta yang mungkin bakal diluluskan, iaitu Akta Keselamatan Cyber. Dan dalam kerangka sekarang kita telah di bawah MCSS, iaitu Strategi Keselamatan Cyber Malaysia sehingga 2024. Dan kalau kita lihat dari segi kepakaran dalam cyber security ini, dalam keselamatan cyber, kita lihat terdapat beberapa universiti swasta yang menawarkan network security dan digital forensik. Misalnya yang ditawarkan di beberapa universiti swasta seperti Universiti Selangor, MSU, Uni Razak dan juga Sunway University, yang saya kira graduan-graduan dalam program ini dijangka dapat diserap dalam pelaksanaan dasar itu sendiri, supaya pelaksanaan dasar itu adalah daripada orang-orang yang pakar dalam bidang itu. Itu yang penting. Sebab kita tak tahu juga bila kita dah buka besar, kena jugalah kan sistem keselamatan kita, betul tak? Betul. Jadi untuk membawa generasi muda untuk terjun dalam dunia ekonomi digital ni, apa ruang yang kita ada? Adakah mereka ni yakin ataupun masih ragu-ragu lagi pengamatan teknologi macam mana? Macam saya kata awal tadi, sekarang ni generasi muda kalau dia start buat sesuatu, terutamanya untuk dalam digital ekonomi, untuk berniaga, dia memang the first thing in their mind is to open online store. Tak kira lah dekat TikTok Shop ke Shopee ke, sekadar menyebut beberapa nama lah. Tapi dia akan pergi ke digital. Jadi benda tu dah jadi norma biasa. Cuma pendapat saya kena perlu ilmu tu perlu diformalisekan. Daripada kita main buat saja. Tapi sebenarnya kalau distrukturkan
saya yakin sebenarnya dia boleh mengembangkan lagi ekonomi negara sebab akses perniagaan digital. Formaliti tu macam mana boleh berlaku, Dr. Aziz? Formaliti tu maksud saya mungkin ada kerangka pendidikan yang berstruktur di institut latihan ataupun institusi pendidikan. Kita boleh strukturkan silibus tertentu untuk kalau mereka nak terjun dalam bidang digital ekonomi ni, dia buat dengan secara yang proper. Jadi tidak lagi lah orang kata by gut feeling dan akhirnya menyebabkan kerugian dalam pelaburan mereka untuk mulakan perniagaan dalam digital. Tapi ini juga akan membuka peluang pekerjaan baru yang berdasarkan teknologi kan? Betul. Bagaimana doktor? Maknanya kita perlu pekerja sekarang ataupun graduan perlu kita kata meningkatkan kemahiran upskilling ataupun reskilling dalam bidang digital, kerana dalam mana perniagaan mana kita ditempatkan dalam pekerjaan dalam organisasi memerlukan kemahiran digital ni, sama ada termasuk dari segi konten dan juga dari segi keselamatan cyber. Dan kalau kita ini adalah kerajaan perlu bantu, macam saya sokong dengan teknologi dari segi memastikan pendidikan literasi digital itu lebih berstruktur dan juga termasuklah ekonomi digital, dan di mana kita melihat perkara ini adalah lebih konteks lebih luas. Dan kalau kita boleh tengok negara-negara yang lain bagaimana mereka dari segi keselamatan security cyber dan juga memperkukuhkan ekonomi digital itu sendiri. Sebab kalau kita lihat ekonomi digital ni memang satu trend memudahkan pemasaran perniagaan dan juga mudah untuk mencapai pelanggan, dan ini juga membentuk kita katakan permintaan luar negara yang menggalakkan kita untuk mengekspor. Global lah. Bila tanpa sepadan ni mereka berniaga, jadi perlukan kepada kemudahan peranti yang bagus, pelbagailah investment untuk menjadikan ekonomi yang mantap. Itulah dari segi belanjawan sinonim dengan pengurangan cukai kan. Ya, betul. Mungkinkah ada dijangkakan ada kelonggaran supaya mereka yang melapor untuk membeli pelbagai perkakasan peranti semua ni ada pengesahan cukai tertentu. Macam mana jangkaan? Bagi saya dalam dunia digital ni dia kena fokus kepada dua golongan. Satu pengguna, satu lagi adalah pembangun teknologi. Satu pengguna teknologi, pembangun teknologi. So dua golongan ni perlulah mendapat insentif-insentif tertentu untuk menggalakkan kepenggunaan yang baik dan kepenggunaan yang maksimum dalam ruang digital ni. Contohnya pengguna yang nak guna teknologi perlulah diinsentivise sedikit supaya menggalakkan penggunaan teknologi digital. Tapi kalau pembangun digital, insentif-insentif seperti pengecualian cukai, geran dan juga pelaburan daripada kerajaan. Contoh syarikat-syarikat startup. Banyak syarikat-syarikat startup yang berpotensi di Malaysia tapi hari ini gagal mendapat pelaburan yang baik daripada dalam negara. Jadi itu mungkin perlu ditumpukan oleh belanjawan kali inilah. Bila melihat doktor, belanjawan 2025 mengatakan dia banyaklah kan dan sebagainya, tapi bila kata digitalisasi ni adalah satu perkara yang perlu diperkukuhkan untuk kita mantapkan lagi ekosistem pelaburan teknologi tinggi ni. Bagaimana doktor? Pastilah kita tahu sebelum ni kita dah tahu dah ada digital dan sebagainya, tapi bila dah masuklah 2025 mungkin sebenarnya adalah satu lagi fasa baru untuk kita persiapkan diri kita lah. Mungkin bagaimana pandangan doktor? Okey, kalau ikutkan pada waktu sekarang ni, kalau dulu kita ada industri revolusi keempat, sekarang kita dapat alih kepada revolusi industri kelima, di mana pembuatan berdasarkan customization, customer boleh minta apa yang mereka nak. Itu juga dengan kecerdasan buatan AI. Dan kalau kita lihat diharapkan belanjawan 2025 ini, kerajaan perlu melihat bukan pada inklusiviti. Misalnya digital bagi melebarkan lagi, membuka cawangan jalur lebar di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan luar bandar, yang mana ada setengah-setengah, termasuk juga kepulauan, yang mana ada setengah tempat pedalaman yang mereka hanya terima cash saja dan tidak boleh QR kerana tidak ada rangkaian internet. Dan ini juga boleh menjelaskan, begitu juga kalau Google Map, ada setengah kawasan yang tak dapat navigation, dan itu juga perlu dilihat. Dan itu juga perlu memberikan sokongan dari segi device, peranti untuk pendidikan dan juga program-program kesedaran. Ini adalah penting.
Di mana kalau dari segi struktur kata ekonomi digital dan juga keselamatan itu sendiri, keselamatan cyber, perlu adanya satu strategi pada masa hadapan. So, kalau kita lihat MCSS juga sehingga 2024, mungkin ada lagi yang perlu diperkemaskan dan juga dengan kita kata utilisekan graduan yang daripada digital forensik dan network security ini dalam kerangka ataupun pelaksanaan dasar keselamatan cyber itu sendiri. Daripada dasar sehingga kepada nanti implementasi dan sebagainya. Terima kasih kepada Dr. Iliana Nabila Abdul Bahri dan juga kepada Teknologis Azrul Zafri Azmi berkongsi buah fikiran. Masa yang amat terhad kan. Tapi saya percaya bahawa impiannya besar untuk kita makmurkan ekonomi digital ini jadi satu keperluan untuk semua bergerak seiring zaman yang mencabar. Yang penting kita nak membawa nama kita dan ekonomi Malaysia ni kan ke peringkat global.